Presentation Open Source Server Administration Case Study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami akan membuat presentation case study Open Source Server Administration. Nama saya Nur Hezin Kemilia binti Kamarudin. Nombor matrik saya 01 DGT 19F1180. My name is Nur Shafika binti Naidham. So my matric number is 01 DDT 19F1117. My name is Nur Afin Awati binti Azman. Nombor matrik saya ialah 01 DDT 19F1153. Okey, nama saya Nur Shafika binti Mak Isa. Nombor matrik saya 01 DDT 19F1233. So I'm going to continue about the introduction. So first, dalam masyarakat sekarang, hari ini terdapat sejumlah besar data yang dihasilkan dan sangat memerlukan bantuan pengambilan data. So, sebab tu dia providekan cloud. Tujuannya adalah untuk memastikan perkhidmatan penyimpanan data kepada pengguna tanpa mengira sama ada sistem mereka terganggu atau tidak sebab bencana. Hal ini kerana terdapat sebilangan besar data peribadi dikumpulkan dan disimpan dalam sistem. And jika berlakunya bencana cloud, cloud berperanan penting untuk recover data-data yang hilang, kebakaran atau gangguan peralatan ataupun penghapusan maklumat yang tidak disengajakan, ianya mungkin tidak akan dapat diakses semula. So compare with disk ataupun tape, proses penyandaran data lebih berkesan dalam jangka masa panjang sebab data tidak hilang secara kekal dan mudah untuk didapati semula. So tujuan pemulihan data ni adalah untuk memendekkan teknik pemulihan data yang memakan masa yang agak lama berbanding dalam cloud computing. So I'm going to continue about the problem statement. First problem statement is lack of data control. Dengan ini, kalau kita share data dengan cloud, ia akan mengakibatkan kehilangan kawalan data yang lengkap. So, customer akan pilih tempat penyimpanan data yang lebih selamat bagi memastikan privacy and integrity data mereka dilindungi. So, banyak orang mungkin ragu-ragu untuk menggunakan perkhidmatan cloud ni. Also for security, sebab cyber attack yang berpotensi untuk merosakkan data dan menjatuhkan sistem, kemungkinan akan menyebabkan data tidak dapat dikawal dengan selamat. So segala bentuk perlindungan data mesti diberikan tahap keselamatan dan pemulihan data yang tinggi dan tepat pada waktunya. As a result, data up and removable disk yang disandarkan secara manual dan keselamatan harus disediakan supaya dapat menjamin integriti dan security data melalui disaster recovery dalam cloud. So saya serahkan presentation kepada partner yang kedua. Backup and disaster recovery data bertujuan untuk memulihkan data yang hilang ataupun rosak. Ini kerana kadang-kadang kita tak tahu apa yang mungkin terjadi dalam kita punya media penyimpanan. Oleh itu, lebih baik kita mempunyai media penyimpanan yang lebih dari satu, iaitu seperti contohnya adalah cloud. So, sekiranya berlaku kehilangan data masih dapat dipulihkan sepenuhnya tanpa kerosakan ataupun kerugian. Pada masa yang sama, kita dapat menyimpan semua data yang hilang dengan teratur dan cepat. Selain itu, menjimatkan ruang peranti juga merupakan objektif bagi penyimpanan bagi data and disaster recovery. Hal ini kerana juga kita hanya perlu simpan data dalam cloud. So tak perlu nak simpan dalam laptop. Mungkin laptop kita akan kena virus. Okay, selain itu, menyimpan data dalam cloud juga dia perlu sambungan internet. Kita tak perlu bawa kita punya hard disk ataupun pendrive ke mana-mana. Dia just hanya kita perlu masuk ke dalam cloud untuk dapatkan data. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya.
Okay, saya Syafiqah akan sambung untuk literature. Okay, backup and disaster recovery ni dia akan lindungi data secara berbeza dan berasingan. Okay, sandaran adalah salinan fail penting yang bolehkan pemulihan sepenuhnya. Walaupun itu mungkin terdengar jelas dan secara teori prosesnya agak rumit. Okay, backup ataupun sandaran data hanya menyalin data ke peranti lain. Ia mungkin mungkin menggunakan cakera keras ataupun hard disk. Okay, cadangan biasanya lebih murah daripada disaster recovery kerana lebih sedikit data yang disimpan. So, disaster recovery ni biasanya dapat lindung lebih daripada sekadar data perniagaan. Tapi fail dia, tetapan dia, konfigurasi rangkaian dan penggunaan sistem operasi sahaja. Okay, penyelesaian pemulihan disaster recovery ni dia dibina untuk pulihkan semua atau sebahagian infrastruktur dengan cepat. Plan ataupun dia punya cadangan pemulihan dan untuk disaster recovery ni dapat membantu jika dirancang, digunakan dan diuji jauh sebelum diperlukan. So, penerangan untuk cloud pula, kita perkomputeran awal ni adalah model untuk membolehkan akses rangkaian atas permintaan yang mudah ke kumpulan sumber perkomputeran yang boleh dikonfigurasi, contohnya macam rangkaian, penyimpanan, aplikasi dan perkhidmatan yang dapat dengan cepatlah disediakan dan dengan usaha pengurusan minimum dan menyediakan perkhidmatan dengan interaksi internet lah. Okay, IaaS contoh cloud tu mempunyai 3 lah, iaitu IaaS, PaaS dan SaaS. Okay. Perkhidmatan berasaskan IaaS ni dia berbayar seperti pergi ke perkhidmatan untuk penyimpanan ke, rangkaian ke, dia secara virtualisasi. IaaS ni sangat fleksibel dan sangat diskalakan dan menggantikannya bila perlu tanpa kehilangan atau tanpa kehilangan wang untuk pelaburan awal. So, kita kena bayar perkhidmatan untuk penyimpanan tu, tapi jika hilang apa-apa kita wang tu tak perlu dibayar lagi untuk dapatkan. So yang seterusnya adalah penerangan untuk PaaS. PaaS ni dia perkarkasan dan alat perisian yang tersedia melalui internet. Okay. SaaS pula adalah perisian yang tersedia melalui pihak ketiga melalui internet. Penyelesaiannya kami milih IaaS lah untuk menawarkan ataupun mengambil perkhidmatan tu sebagai penyimpanan, rangkaian dan virtualisasi yang beri pengguna ni alternatif berasaskan untuk infrastruktur sehingga dapat mengelakkan sumber tu tak hilang ataupun berlaku kerosakan lah pada data macam tu. Okay, so penyelenggaraan dia pun mudah walaupun dia berbayar tetapi dapat ganjaran yang berpatutan lah. Dia fleksibel dan scalability lah. Seterusnya saya akan paskan kepada rakan saya. Saya akan sambung tentang metod yang kami akan gunakan. Metod yang kami akan gunakan ialah IaaS, iaitu Infrastructure as a Service. IaaS ni dia satu kaedah delivery, computing, storage, networking dan ada capabilities via internet. Lepas tu IaaS ni dia juga boleh guna sistem operasi, application dan boleh simpan atau backup kita punya data dalam web. Contohnya macam AWS. Kenapa pula kami pilih IaaS ni? Sebab kalau server down pun dia still boleh run.
Lepas tu dia jimat cost. Sebab kenapa jimat cost? Sebab kita bayar apa yang kita guna je. And bayaran tu dia kira berapa banyak storage yang kita nak guna untuk backup data kita. Yang kedua, security yang kukuh. IaaS ni mengutamakan langkah-langkah keselamatan macam end-to-end encryption to protect data. Dan juga to keep our data secure. Sekiranya macam terdelete ataupun berlaku kerosakan pangkalan data, dengan gunanya IaaS ni kita boleh restore to backup data. Dan yang terakhir iaitu backup and data recovery, IaaS. IaaS ni dia mudah untuk rancang recovery plan guna cloud. Dengan IaaS ni kita punya backup and data recovery depending pada jadual cadangan dan masa penyimpanan yang kita tetapkan. Untuk conclusion dalam case study yang kami telah selesaikan ialah terdapat banyak faedah untuk dapatkan disaster backup and recovery dalam cloud, tapi the biggest benefit ialah preparedness dan disaster preparedness. Dengan menggunakan IaaS ni, data yang dah backup dan disaster recovery dia tak akan hilang dan dia akan selamat digunakan. So itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.